وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi pengurusi majlis, berbahagia Tuan Haji Abu Bakar yang sudi menjemput, seterusnya seluruh staf MB yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum mula insya-Allah kita sama-sama membuka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira ni kali pertama lah kita bersua muka, dan kali pertama lah saya masuk. Saya kalau tengok kereta MB tu saya seram. Dia automatik mengemang bulu. Kan? Tengok kereta MB dia mengemang bulu. Kan? Baik. Dan alhamdulillah, syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat, pelbagai nikmat, dan yang lebih besar lagi adalah nikmat keimanan yang Tuhan berikan kepada kita, yang mana nikmat iman ni Allah Taala pelihara iman kita lagi, alhamdulillah. Yang mana ramai orang dia Islam tapi imannya telah tertanggal daripada badan dia ataupun tertanggal daripada diri dia. Dia Islam tapi tak datangkan satu benda, kita katakan dia tak mencerminkan diri dia tu seorang Islam. Sebab apa? Iman tu tadi telah tertanggal daripada diri dia. Dan alhamdulillah, yang mana saya dimaklumkan setiap bulan di sini membuat kuliah agama. Kita kata hiduplah, hidup kuliah-kuliah agama, di mana kuliah-kuliah agama ni dia menjadi saham kita ataupun kita kata menjadi saksi kepada kita di akhirat nanti. Sebab apa? Ni dewan ni nanti, kerusi yang kita duduk, kasut dan pakaian yang kita pakai, tangan kaki kita ni semuanya menjadi saksi kita hadir ke majlis-majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni kelebihan dia terlampau besar. Majlis ilmu ni kelebihan dia terlampau besar. Yang mana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis berkenaan tentang ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, Nabi kata satu jalan, tak kata semua jalan. Satu jalan dia tempuh, tak kisahlah jalan mana yang dia nak ambil. Dia datang ni untuk dia menuntut ilmu, orang mengaji luar negara ke, dalam negara ke, naik kapal terbang ke, tak naik kapal terbang ke. Satu jalan Nabi kata. Satu jalan sahaja. Sahalallahu lahu tariqan, Allah akan mudahkan dia jalan ke mana? Ke syurga. Kan, ni jalan-jalan kita kata jalan ke syurga. Allah akan mudahkan kita. Nak masuk syurga ni bukan sesenang mulut berkata, tak. Masuk syurga ni bukan kita kata boleh kita masuk syurga, tak. Kan, kita ni kena dengan amalan kita baru kita boleh masuk syurga. Dan Allah sebut dan Nabi sebut menuntut ilmu ni Allah mudahkan jalan kita ke syurga. Nak jalan masuk neraka ni mudah. Jalan masuk neraka ni senang ke? Kan? Langgar perintah Tuhan, masuklah neraka, tu jalan yang paling mudah sekali lah. Kan? Umpama orang buat kesalahan, kan? Orang buat kesalahan, kita sebagai penguat kuasa, orang buat kesalahan kita boleh tangkap. Dia boleh buat kesalahan, bila buat kesalahan mudah je kita tangkap dia. Sebab apa? Dia buat kesalahan. Nampak dia orang nak buat salah ni mudah daripada orang nak buat kebaikan.
Kan? Umpama kalau macam orang buang sampah, kita kata dah jangan buang sampah, nanti kena compound RM5,000 kita katakan. Dia mana dia kisah, dia ketak dulu sampah kan, dia ketak lagi, dia buat bodoh lagi kan. Sebab apa? Buat salah tu mudah, tapi nak buat kebaikan tu untuk disiplin diri tu dia susah. Kerana itu Nabi kata nak masuk syurga ni bukan mudah tapi payah sebenarnya. Sebab apa? Masuk syurga ni adalah orang yang dia berjaya menempuh pelbagai ujian dan dia sabar. Jadi orang yang paling sabar sekali dalam hidup ni siapa dia? Nabi lah. Nabi lah yang paling layak masuk syurga sebab dia orang yang paling sabar sekali dalam hidup dia. Kita nak beritahu, kita kena ada sabar dalam ujian dan sebagainya. Maka salah satu cara dia adalah iaitu kita datang ke majlis-majlis ilmu yang macam ni lah, yang dibuat seperti ini, meskipun tidak di masjid, meskipun tak di surau, tapi tempat macam ni pun dinamakan majlis ilmu. Di mana majlis ilmu ini di antara kelebihan-kelebihan dia apa dia? Iaitu akan dipayungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan payung kita. Kan? Malaikat akan memayungi kita. Kenapa malaikat memayungi kita? Kenapa malaikat ada? Sebab ini majlis ilmu, majlis yang mengingati Allah. Dan malaikat bila ada, malaikat ni dia akan doakan kita. Kan? Siapa yang tak nak didoakan oleh malaikat? Kita nak didoakan oleh malaikat. Malaikat ni doakan kita. Duduk ni malaikat akan beristighfar untuk kita, memohon keampunan untuk kita. Dosa kita banyak kan? Jadi malaikat ni akan istighfar, akan mohon keampunan untuk kita. Kemudian apa lagi? Iaitu duduk dalam majlis ilmu ni dia dapat rahmat. Dia dapat sakinah, dia dapat ketenangan. Duduk majlis ilmu ni benda yang paling tenang. Kita stres kerja kan? Duduk majlis ilmu lah, tenang je rasa kan. Kita akan hilang sebentar kita punya stres kerja kita. Ini kita kata booster kita lah. Kan, di samping kita solat dan sebagainya, maka ni sebagai booster kita dengan adanya majlis-majlis ilmu. Kerana itu orang laki-laki, kenapa dia wajib semayang Jumaat, orang perempuan tak wajib? Sebab orang laki-laki dia pemimpin keluarga pertama. Dan orang laki-laki bila kata pemimpin keluarga, dia kena ada ilmu. Dia kena ada ilmu. Jadi dalam Jumaat tu kena ada khutbah kan. Kalau tak ada khutbah mana sah Jumaat kan. Dia kena janganlah pergi lambat kan. Jadi dengar khutbah tu, dengar ilmu. Dia dengar ilmu. Bila dengar ilmu, dia balik, dia kena sampai kepada anak isteri dia sebenarnya. Sebab walaupun seminggu sekali, nak pentingnya nak bagi tahunya orang lelaki ni dia kena solat Jumaat, dan dalam solat Jumaat tu ada khutbah, padanya ada ilmu dia kena dapat. Kan? Cubalah orang perempuan tanya laki masing-masing kan, tadi khutbah Jumaat tajuk apa? Mesti dia kata ittaqillah, imam tu suruh kita bertakwa je pada Allah. Itu je lah setiap minggu kan. Yang lain abang tidur lah. Apa imam cakap pun tak tahu lah kan. Biasa kita macam tu. Kalau tanya saya pun terlupa ke kan. Benda imam cakap kan tadi kan, khatib tadi. Biasa yang kita tahu ittaqillah, imam kata bertakwalah kepada Allah. Tu jalan imam pesan. Tajuk dia, tajuk tak tahu. Kepala tajuk kita tak tahu kan. Boleh try, orang rumah boleh try, suami cuba tanya kan. Nak tahu dia tidur tak tidur, cuba tanya. Tapi sekarang dah terror. Sekarang ni kita dah boleh Google aja. Hari ni khutbah Jumaat Jaim apa dia? Kita dah boleh Google lah. Siap-siapkan jawapan kat situ. Baik. Dan lagi Allah SWT Muhammad malaikat memayungi kita dan adanya rahmat dan juga ketenangan di dalam majlis ilmu ini. Dan mudah-mudahan majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahawasanya inilah, saya ulang sekali lagi, ini menjadi saksi kepada kita di akhirat kelak. Kaki yang kita guna, tangan yang kita guna ini, kita sampai ke majlis-majlis ilmu, di mana majlis-majlis ilmu ini tempat yang mana dia merupakan taman-taman syurga, Raudatul Jannah. Kita nak pergi umrah, kita nak pergi haji kan, kita tak tahu, mungkin dah ada yang dah pergi tapi nak pergi lagi, mungkin yang tak pernah pergi tapi nak bercita-cita pergi kan. Ketahuilah bahawasanya inilah dia antara taman-taman syurga Allah Ta'ala. Inilah dia majlis-majlis ilmu. Tak kiralah di mana-mana ataupun di dalam sekolah sekali mana pun, tetap dia sebagai majlis ilmu selagi mana dia majlis yang memperingati Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang Islam mukmin yang lebih baik. Tajuk kita ni Syawal dira'i, Uhud diingati. Sebenarnya tak tahu nak bagi tajuk. Tapi kenalah sebab kita dalam bulan Syawal kan. Masih lagi dalam Syawal. Kita orang Melayu kita ni kalau sambut raya ni bukan 30 hari, kadang-kadang lajak 35 hari.
Tak percaya tengoklah rumah tu buka dah 31, 32 kan. Minggu tu masih lagi. Bahang-bahang raya tu masih ada lagi. Sebab kita lah orang Malaysia kita. Kalau di tempat-tempat lain, di tanah Arab, biasanya raya, kalau pengalaman saya di Mesir, raya ni sehari dua je. Kadang-kadang sehari tu je. Pagi tu dia orang raya sungguh-sungguh, sampai ke petang, dah lepas tu dah tak ada dah, cukup dah. Baju raya dia orang pun tak macam kita, dia pakai baju biasa saja. Dia pakai baju biasa, raya lah tu. Tapi kita, Alhamdulillah lah, Ramadan kita pun meriah, Syawal kita pun meriah. Kita ni orang Malaysia ni semua benda meriah sebenarnya. Sebab dia warna-warni kan. Kata Malaysia ni dia jenis, dia seronok aja, dia gembira aja kan. Kalau kalah pun ketawa, kalau menang pun ketawa. Tu kadang-kadang kita lah. Sebab orang Malaysia ni dia lain daripada lain. Masyarakat dia ni ceria kan. Nak kata kalau di tempat orang tu, orang Malaysia kita ni baik. Kalau kena marah pun dia tunduk je, dia elok je kan. Sebab itulah dia antara, kalau di tabung haji tu, kalau di Mekah atau Madinah tu, Saudi ni iktiraf kita lah. Di antara pengurusan terbaik ni tabung haji kan. Pengurusan terbaik. Sebab apa? Orang Malaysia kita ni boleh ikut cakap, boleh ikut patuh dan sebagainya lah. Baik. Aidilfitri. Aidilfitri ni, apa maksud Aidilfitri? Aidilfitri ini bermaksud kembali kepada fitrah. Fitri, kembali kepada fitrah. Di mana apa dimasukkan kembali kepada fitrah? Iaitu kembali kepada kejadian asal manusia yang suci dan juga bersih daripada dosa, umpama macam baby baru lahir. Kerana apa? Kerana kita ni telah selesai menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kita ni banyak dosa. Saya lah yang bercakap ni petah lagi kan. Dosa kita ni banyak. Yang mana kita ni, dosa kita ni banyak sangat dosa-dosa kita. Maka datang Ramadan sebagai mensucikan dosa-dosa kita. Kan? Ramadan ni datang mensucikan dosa-dosa kita yang banyak tu tadi. Allah Ta'ala tawarkan kepada kita satu tawaran, tak ada pada bulan-bulan lain. Ramadan lah, bila kita berada dalam Ramadan tu, dosa-dosa kita boleh diampunkan, boleh dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak kata specialnya Ramadan. Sebab itu bila orang duduk dalam Ramadan, Ramadan ni bulan dia bulan rahmat. Macam mana boleh jadi bulan rahmat? Ialah orang yang susah bangun 5 pagi, dia boleh bangun 5 pagi bulan Ramadan. Lepas habis Ramadan dah payah balik kan, dah susah balik kan, payah pula nak bangun. Itu macam boleh, boleh pula masa sahur hari tu. Ini dah tak puasa ni, rasa susah pula nak bangun kan. Kenapa? Sebab Ramadan tu rahmat. Orang yang payah bangun pagi, pukul 5 pagi untuk dia bersahur kan, tiba-tiba dia boleh bangun kerana apa? Sebab Ramadan. Sebab Ramadan, badan dia boleh bangun walaupun mengantuk, walaupun payah, tapi dia boleh bangun. Sebabnya adalah Ramadan. Ramadan tu rahmat. Kan? Kita walaupun amalan kita tak baik mana pun kadang-kadang, tapi bila Ramadan kita puasa. Amalan lain kita boleh ukur, tapi puasa kita tak boleh ukur. Mungkin di antara kita ni ada yang puasa 6. Mana saya kenal siapa yang puasa, siapa yang tak puasa? Sebab kita tak nampak. Sembahyang boleh nampak dia sembahyang, ni tak sembahyang. Aku tahulah dia sembahyang, ni tak sembahyang. Aku tak nampak dia sembahyang. Kan? Ataupun orang tu ke masjid, kita nampak dia bergerak ke masjid. Orang tu bayar zakat, nampak dia bayar zakat, dapat resit. Tapi puasa, di antara kita, mana kita tahu? Tiba-tiba dia makan, aku puasa. Oh, kau puasa. Tu peranjat kita. Sebab puasa ni tak boleh diukur, memang tak ada nampak. Boleh sajalah bulan Ramadan yang lalu tu kita makan senyap-senyap dalam bilik kita, tak ada masalah. Dalam kereta boleh je kan, drive thru kan, ni McDonald berdekat. Boleh je, tak ada masalah. Kita kata bukan orang nampak pun. Orang tanya puasa, aku cakap lah puasa. Boleh je kita sebut macam tu. Tapi kenapa kita tak buat begitu? Sebab apa? Puasa ni tadi telah mentarbiah diri kita. Dia telah didik kita. Walaupun tak ada siapa pun tengok kita. Kita rasa tak ada siapa pun pantau kita. Jadi Ramadan telah berjaya mendidik kita. Bila Ramadan berjaya mendidik kita, why not? Kenapa lepas Ramadan kita tak boleh didik diri kita? Kan? Kenapa lepas Ramadan kita tak boleh didik diri kita, sedangkan Ramadan yang lalu kita telah berjaya, yang mana kita telah merasakan pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak buat benda makruh pun kita tak nak. Nak korek hidung pun kita rasa was-was. Boleh tak boleh korek hidung kan? Kita rasa was-was. Sebab apa? Rasa tu bulan Ramadan seolah-olah
Allah tengok kita setiap masa. Memang Allah tengok kita setiap masa, tapi kita dah rasa benda tu. Yang itulah dipanggil sebagai makam ihsan. Nabi kata tu makam ihsan. Makam ihsan ni bila kamu beribadah seolah-olah kamu nampak Allah Ta'ala, kamu nampak Tuhan. Tapi kalau kamu tak mampu memadai, kamu merasakan Tuhan melihat kamu. Ramadan tu kita berjaya dah. Ramadan tu kita dah berjaya dah kan. Seolah-olah macam ada CCTV saja yang mengikuti kita. Jadi Ramadan tu tadi, bila kita dah duduk bulan Ramadan, kita puasa bulan Ramadan, kita sahur, kemudian kita berbuka, dia telah membuatkan kita ni menghapuskan dosa-dosa kita. Sebab bila mana masuk di Ramadan, dosa-dosa kita ni yang lalu Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita diampunkan. Dan bulan Ramadan juga dikurniakan kita ni malam Lailatul Qadar kan. Malam Lailatul Qadar lagilah special. Allah ampunkan dosa kita, bahkan melipat gandakan ganjaran kepada kita. Banyaklah, sangat banyak. Kerana itu, bila sudahnya Ramadan, maka Allah datangkan bulan Syawal untuk kita raikan. Kerana apa? Sebabnya Ramadan yang lalu telah mensucikan diri kita, seolah-olah masuknya Syawal kita ni seolah-olah macam baru dilahirkan. Sebab apa? Bersih. Umpama kain putih yang tak ada noda, bersih, sangat bersih. Imanan wahtisaban, yang mana mereka berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh kesungguhan, pengharapan kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang berjaya ni siapa dia? Orang yang berjaya ni adalah orang yang telah berjaya pada bulan Ramadan yang lalu. Kerana saya sebut raya ni adalah disambut orang yang berjaya puasa bulan Ramadan yang lalu. Raya ni tak boleh disambut. Sebenarnya kau tak layak pun bagi orang yang tak puasa ni. Tapi bagi orang perempuan yang uzur layak lah kan. Dia uzur nak macam mana kan. Tapi dia kena gantilah. Ni orang yang sengaja tak puasa. Mereka ni pun sama sibuk juga nak raya kan. Nak kata mereka tak layak pun. Sebab Aidil Fitri tu kalau difahami maksudnya, iaitu kembali kepada fitrah. Iaitu orang yang dia berjaya waktu Ramadan yang lalu. Jadi muka tak tahu malu lah dengan Tuhan. Sambut raya juga, tapi muka tak tahu malu lah dengan Tuhan kan. Sedih lah orang macam ni. Kita kata, alah kesian yang kau kan. Umpamanya perayaan tu bukan untuk dia sebenarnya, tapi untuk orang-orang yang berjaya pada Ramadan. Sebab tu Aidil Fitri ni dia kembali kepada fitrah. Dan fitri ni juga daripada perkataan fatara. Fatara ni apa? Iaitu sarapan pagi, makan pagi, iftar. Fatara ni makan atau disebut makan pagi. Di mana waktu awal Syawal tu, walaupun kita ni raya cepat kan, kelang kabut kita malam tu kan. Oh memang kelang kabut. Saya kena hantar kuih malam tu. Ingatkan nak hantar malam Allahumma salli ala Muhammad besok tu kan. Sebab target Selasa lah raya, dah malam tu kelang kabut. Orang dah telefon cepat hantar kuih, hantar kek. Dah kelang kabut mengantar kan. Malam tu memang kelang kabut lah. Mak saya, tuan-tuan, ibu-ibu lah, memang kelang kabut lah. Memang kedentang. Malam tu nak target ni memang nak kacau dodol kan. Dodol pun tak jadi dah. Lantak siapa nak kacau tengah malam, orang nak buat kendang lagi dah tak sempat dah. Dodol pun tak jadi lah. Sampai kesudah ke hari ni tak dikacau lah dodol tu. Jadinya dengan yang mak-mak ni boleh tahan ke? Dia betul-betul dia marahnya orang yang apa tu yang umumkan raya tu. Bukan memang ada kerja dia umumkan, bukan yang dia boleh ubah tarikh dan sebagainya kan. Tak boleh lah, kita nak marah pun tak boleh kan. Kita yang faham lah. Tapi ala kulihan saya target lah, memang rasanya hari Senin ni raya lah. Sebab apa? Dah mula dah keluar, Indonesia dah keluar, Allahumma salli ala Muhammad, Saudi pun dah keluar dan sebagainya kan. Cuma kita ikut, memang kita nak ikut betul-betul, kita nak tengok anak bulan tu dan sebagainya, tak apalah kan. Cuma Singapura memang pegang takwim Selasa dia raya. Jadi siapa yang nak raya cepat tu, dia kena balik daripada Singapura baliklah Johor kan. Orang sebelah, katakan jiran sebelah ni, Singapura sebelah ni Johor raya, yang Singapura jiran dia puasa lagi kan. Macam pelik sikit kan. Dia tak selari ketika tu. Tapi ala kulihan, cepat ke lambat ke, yang penting kita dapat raya juga, walaupun kelang kabut dan sebagainya, dapat juga kita raya. Yang mana hari raya ni tuan-tuan, asal hari raya ni, waktu Nabi di Mekah belum ada hari raya lagi. Nabi belum ada raya lagi. Bila hari raya ni syariat hari raya? Syariat hari raya ni Allahumma salli ala Muhammad berlaku pada tahun kedua Hijrah.
selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Waktu Nabi kat Mekah 13 tahun tak ada raya lagi. Waktu tu di Mekah ketika itu proses pemantapan akidah. Ya, nak gaya apa? Orang masih lagi duduk sembah berhala lagi kan waktu tu. Tak adalah. Jadi pemantapan akidah, dan ketika mana Nabi dapat berhijrah ke Madinah, Nabi dapat bina negara di Madinah dan Islam dah kuat di sana. Lalu pada tahun kedua hijrah ni ada hari raya. Ada hari raya. Ketika itu sahabat dia menyambut ada hari raya. Sebab dulu zaman jahiliah ada dua hari raya, nama dia Nairus dan Mahrajan. Tu nama hari raya zaman jahiliah, Nairus dan Mahrajan. Kan? Nairus dan Mahrajan. Jadi bila ada tengok sahabat ni, Nabi tengok dia sambut dia menyambut satu perayaan. Nabi kata, "Kamu sambut apa ni?" "Kami sambut hari raya." Yang mana dulu masa kami zaman jahiliah, hari raya ni memang kami dah lama dah sambut. Ada zaman Parsi lagi. Zaman kuno Parsi lagi dah ada dah perayaan tu. Jadinya kami sambutlah kan. Memang setiap tahun kami sambut. Nabi kata, lalu Nabi pun bersabda bahawasanya hari raya ni dah ditukar. Allah selamat, dalam Islam kita ada hari raya kita, iaitu yang Allah kurniakan kepada kita Aidil Adha dan juga Aidil Fitri. Maka lepas ni tak payah lagi dah sambut hari raya Nairus dengan Mahrajan ni dah. Kita ada hari raya umat Islam sendiri, Aidil Adha dan juga Aidil Fitri. Lepas tu tak ada lagi dah lah Allah selamat sambutan hari raya yang daripada zaman jahiliah. Kalau dulu mereka zaman jahiliah tu mereka sambut dengan menyanyi, dengan tarian, dengan makan-makan, minuman-minuman keras. Maka semua tu tadi adakah tak ada? Ada juga hiburan, ada juga Aidil Fitri hari raya ni hiburan ada. Hiburan ada. Ketika mana kisah di mana Nabi SAW waktu Aisyah dengan sepupu dia, sepupu perempuan lah, bila masuk ke dalam rumah Nabi, maka mereka ni hari raya mereka berseronok lah, menyanyi dan sebagainya lah. Maka Abu Bakar larang, kata jangan, ni ada Rasulullah di dalam. Lepas tu bila tengok macam tu, Nabi kata tak apa, hari ni hari raya, tak apa. Nak kata boleh tak kita berhibur hari raya? Boleh lah, tak ada masalah kan. Tapi jangan nyanyi lagu kelepuk-kelepuk raya tu. Yang itu masalah lah kan. Satu hal pula kelepuk-kelepuk raya tu kan. Masih baiklah Maiden tak adalah buka lagu kelepuk raya tu. Memang tak masuk, saya patah balik, saya pergi cari kedai lain kan. Nak kata boleh hiburan, tak ada masalah. Hiburan ni dibenarkan dalam Islam selagi mana dia tak lari daripada syarak. Kita nak dengar lagu, ada masalah dengar lagu kan. Tapi jangan dengar lagu-lagu yang menggairahkan, jangan dengar lagu-lagu yang boleh menyesatkan kita. Dalam Al-Quran tuan-tuan, ada satu surah nama dia surah Asy-Syu'ara. Kita pernah dengar kan surah Asy-Syu'ara? Bulan Ramadan itu kan kita ada buat tadarus kan. Jadi Syu'ara, surah Asy-Syu'ara ni pun makna dia penyair-penyair. Nak katanya zaman dulu ada hiburan. Hiburan dia apa? Arti dia namanya penyair-penyair. Jadi ada hiburan. Nak bagi tahunya kepada kita bahawasanya mereka melakukan hiburan-hiburan penyair-penyair itu iaitu bertentangan dengan Islam. Boleh saja hiburan, tapi Islam datangkan cara hiburan yang betul. Hiburan yang boleh kita ambil. Sebab kehidupan kita ni boleh nak kata tak adalah kan nak sunyi je, mestilah kena ada hiburan, ada sedikit-sedikit lagu dan sebagainya kan. Sebagai hawa telinga kita, tak ada masalah. Hiburan dibenarkan oleh Islam. Hiburan memang dibenarkan oleh Islam selagi mana tidak melanggar syariat. Kan, kalau TV Hijrah tu ada sekarang ni Hijrahkan Laguku kan. Nak katanya lagu-lagu dia yang lebih kepada kewanitaan, kecintaan kan. Kembali ingat kepada Rasulullah, tak ada masalah, baguslah tu kan. Sebab memang manusia ni hidup mereka ni suka dengan hiburan, dengan lagu-lagu. Kita lah, kita orang tua-tua pun macam tu juga kan. Hiburan dia kan. Kalau kat tempat saya tu kat Bukit Lintang tu ada satu kedai kopi tu, malam-malam dia buka karaoke, orang tua-tua nyanyi dandut kan. Hiburan dia kan dandut. Kita kata aduh tapi kalau sampai melalaikan, tinggal semayang apa semua, benda lain semua lalai, dia jadi haram lah kan. Sampai melalaikan subuh sampai tak terbangun, tu dah jadi haram lah kat situ kan. Pada asalnya, asal-asal hukum tu harus, tak ada masalah tuan-tuan. Maka tahun kedua hijrah ni baru sambutan hari raya ni baru ada. Dan hari raya ni pula disambut selepas Perang Badar. Hari raya Nabi yang pertama dengan sahabat ni sambut selepas Perang Badar. Bila Perang Badar berlaku? 17 Ramadan tahun kedua hijrah.
313 orang berhadapan dengan 1000 bala tentera Quraisy. Ada kata 317, ada riwayat kata 319. Nak kata, tapi sikit lah kita kata bawah 300 setengah lah. Bawah 320. Lawan dengan 1000 orang yang lengkap dengan senjata. Seorang satu naik kuda, seorang satu naik unta. Tapi sahabat naik unta ni sampai 3 orang. Tak ada transporter, tak ada orang kata tak ada kelengkapan lah perang. Ada yang bawa pelepas tambah pun bantai juga lah, jalan lah. Nak pergi perang, baju besi pun tak ada, tapi Quraisy dengan lengkap dia lah. Tapi Allah berikan kemenangan pada perang Badar tu, kerana perang Badar ni adalah peperangan di antara iman dan juga kufur. Allah angkat martabat ahli Badar ketika tu. Ahli Badar ni Allah angkat martabat dia, ahli Badar. Dan pada peperangan Badar tersebut, lepas habis peperangan Badar, Allah berikan kemenangan pada Badar. Lepas daripada itu, maka Nabi kata ada hari raya. Selepas Ramadan ni ada hari raya kan. Allah bagi tahu ada hari raya. Dan ketika itu mereka menyambut hari raya pertama dalam keadaan masih lagi dalam keadaan Nabi dan juga para sahabat ni masih ada luka-luka lagi. Bawa balik perang, kan? Bawa balik perang, masih ada luka-luka dan juga masih lagi dalam keadaan keletihan. Sebab itu ada istilah minal aidil wal faizin kan. Apa makna dia tu? Tu doa. Sahabat minta supaya balik keadaan perang Badar dulu. Nak balik perang Badar dulu. Ni, jihad di perang Badar tu, semangat tu bila dapat raikan kemenangan. Sebab tu hari raya ni, yang pertama kemenangan peperangan Badar diraikan. Yang kedua adalah kemenangan berpuasa sebulan pada bulan Ramadan. Kerana tu hari raya Aidil Fitr tu diraikan. Jadi minal aidil wal faizin tu apa dia? Iaitu doa yang mana mereka nak kembali semula kepada perang Badar, macam perang Badar, berjihad. Kan kita seronok minal aidil wal faizin kan, dengan kelompok raya tu pun sama juga. Padahal dia istilah dia tu, makna dia tu nak perang Badar, macam perang Badar dulu, jihad. Nak jihad. Kata tarbiyah hebat ketika mana bulan Ramadan tersebut. Dan kemenangan itu apa dia? Kemenangan perang Badar. Yang kedua kemenangan berjaya berpuasa, iaitu menakluk hawa nafsu. Berjaya menakluk, ialah hawa nafsu kita boleh bangun pukul 5 pagi, kita boleh puasa bulan Ramadan, kita berjaya tundukkan hawa nafsu kita. Nafsu ni tak boleh dibuang, jangan buang. Orang kata buang nafsu kau ni, tak, mana boleh dibuang. Hawa nafsu ni Tuhan bagi kepada kita. Setiap orang semua ada, saya tuan-tuan semua ada hawa nafsu ni. Hawa nafsu tak boleh dibuang. Faham nak buang hawa nafsu? Jangan buang, buang hawa nafsu ni, buang, tinggalkan dunia terus. Kan, mana boleh buang dunia? Tak boleh buang dunia. Kita bekerja atas dunia kan. Kita ni nak menuai hasil kita di akhirat nanti ni daripada dunia. Takkan kita nak hilang daripada dunia? Tak boleh. Hawa nafsu tak boleh dibuang. Kan? Orang kata Allah SWT ahli sufi. Bagus ahli sufi ni berceramah apa semua kan, ingatkan orang kepada akhirat dan semua. Betul lah dia ingatkan kepada akhirat kan. Tinggalkan hawa nafsu, jangan ada hawa nafsu. Tengok ahli sufi ni pakai Mercedes, BMW, dahsyat. Tinggalkan hawa nafsu. Nak kata nafsu tak boleh dibuang. Cumanya ulama sebut dunia ni jangan diletakkan di hati tu sajalah. MB di hati tak ada masalah. Dunia tu nak letak di hati tak boleh. Kan, sebab apa? Kalau letak di hati, dia akan jadi macam taksub. Dia akan fikir, aku kerja ni tak pernah rasa cukup. Dia akan rasa macam tu. Padahal naik gaji dah. Kan? Padahal naik pangkat dah. Kan? Gaji dia yang dulu, 10 tahun yang dulu, beza dengan yang sekarang dah. Tapi rasa tak cukup je rasa dia. Dia tak rasa puas juga. Padahal nak katakan, kalaulah aku dapat sekian gaji, kalau tambah 300 lagi ni cukup ni. Tuhan bagi, tambah. Lebih 400. Rasa tak cukup lah. Rasanya kalau ada sikit lagi ni. Dia rasa macam tu. Sebab apa? Dia takkan rasa puas. Dia rasa macam tak puas. Rasa tu tak. Jadi akhir dunia ni, ulama kata, letak dunia ni, letak seolah-olah dia letak di ujung jari. Kan, ujung jari yang mana bila-bila masa kita boleh jentik dia lah. Dia kata istilahnya macam tu. Nak katanya jangan letak di hati lah. Kalau letak di hati ni dia payah. Nak keluarkan tu dia susah. Dan juga Allahumma salli ala Muhammad, hawa nafsu ni tak boleh dibuang. Umpama tuan-tuan, kita ada kuda liar lah, kata kita tangkap kuda liar. Kuda liar ni takkan kita nak buang, sayanglah. Kita manfaatkan kuda ni. Dengan cara apa? Jinakkanlah dia. Jinakkan kuda ni, kan? Jadi ada manfaat. Boleh kita bawa pergi pasar ke, kan?
Boleh bawa pergi jalan-jalan gaya. Kalau orang special sikit, orang naik kereta kuda kan. Aku naik kereta kuda kan, minyak kan dah mahal. Kita naik lah kereta kuda kan. Airbnb kalau naik kereta kuda gaho. Wah, seronok tengok kan. Orang tak nak ke tepi pun ke tepi. Nampak apa nak tengok kereta kuda, tapi jam lah jalan. Kata-katanya kuda daripada liar tu kita manfaatkan, kita jinakkan dia kuda. Nafsu pun tentu juga. Nafsu tak boleh dibuang. Maka cara dia jinakkanlah dia kan. Antara benda yang kita buat, puasa lah. Puasa ni cara yang paling baik sekali kita jinakkan. Jadi barang siapa yang puasa 6 ni, alhamdulillah lah. Kan, apa pula yang mana dia buat puasa Senin, Khamis, subhanallah, dahsyat lah. Kan, kerana apa? Kerana dengan puasa tu tadi, di antara cara dia adalah boleh menundukkan hawa nafsu. Sebab apa? Kita tahan makan dan minum kan. Perut kita kan bekerja je 24 jam, kita macam-macam benda kita telan kan. Ada macam kilang. Kilang pun nak berehat juga kan. Jadi dengan cara dia berehat tu, dengan cara Allahumma salli ala Muhammad, dengan cara puasa. Tapi tak, kita bedal juga pada buka puasa tu, macam-macam juga kita telan. Dan dia terkejut juga lah mesin tu kan. Kena buat operasi balik kan. Payahlah. Jadi yang tu tentang berkenaan tentang Allahumma salli ala Muhammad, tentang penggambar tentang Syawal tuan-tuan. Itu yang Syawal ni, apa yang boleh kita lakukan? Apakah kalau nak tengok orang tu dia berjaya tak berjaya Ramadan yang lalu, yang mendapat la'allakum tattaqun tu, moga-moga menjadi orang yang bertakwa, tu natijah bagi orang yang puasa kan. Orang yang puasa ni, habis puasa tu dia jadi tak orang bertakwa. Apa dia? Iaitu kita konsisten dan istiqamah kita melakukan amalan-amalan ketika mana kita Ramadan yang lalu. Memang betul kita tak ada puasa Ramadan dah, tapi kita ada yang tanpa, iaitu dia sambung puasa 6. Yang dah selesai, alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Yang belum selesai, mungkin hari ni ada yang berpuasa, tahniah juga. Nak kata ada cubaan untuk puasa. Sebab bila mana puasa 6 ni, siapa yang lengkapkan dengan puasa 6 ni, Allah bagi ganjaran umpama setahun berpuasa. Mana mahu kita kan, setahun hari-hari kita nak puasa kan. Nak tengok makanan teliur aja kita kan. Tak mampu kita nak puasa hari-hari, tak mampu. Tapi Tuhan bagi kita seolah-olah setahun kita puasa. Setahun kita puasa. Pahala tu setahun kita puasa. Setahun kita puasa kan? Tambah 30 hari, tambah 6 hari, jadi 36 hari. Umpama 360 hari kita puasa. Tuhan bagi. Tuhan bagi. Tu yang pertama yang boleh kita buat. Yang kedua, puasa dulu kita bagi orang makan. Maka Syawal ni kita teruskan lagi, iaitu aktiviti bagi orang makan. Jangan rumah terbukanya kan, bagi orang makan lah tu kan. Rumah terbuka, suruh orang makan dan sebagainya. Tu. Begitu juga apa lagi yang boleh kita lakukan ketika mana bulan Syawal ni, iaitu sembahyang witir. Solat witir. Jangan ingat witir tu bulan Ramadan ni. Witir ni bulan-bulan lain kita boleh buat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian istiqamah lah, iaitu kita lakukan, iaitu sedekah. Bulan Ramadan hari tu seronok kita bersedekah. Maka bulan yang ni juga, dan bulan-bulan yang akan datang, jangan kita tinggalkan sedekah. Sedekah ni penting tuan-tuan. Sebab sedekah ni, kalau kita ada masalah apa-apa, sedekahlah. Kalau kita ada masalah apa-apa, sedekahlah. Sedekah ni dia akan memudahkan urusan-urusan kita. Sedekah. Nampak macam sikit kita masukkan, tak apa. Istiqamah. Istiqamah ni bukan makna hari-hari kena masuk. Tak. Istiqamah ni berterusan. Makna katanya ada je kita masuk. Nak kata ada je, tak tinggal lah. Tak tinggal. Bukan bermakna hari-hari, tak. Mana kata 3 hari ataupun 4 hari ataupun seminggu tu kan, adalah kita masuk tu, duit tu ada. Itu dipanggil istiqamah lah juga. Istiqamah mana kata kita tak tinggalkan langsung. Kita tak tinggalkan langsung perbuatan tu, kita istiqamah. Dan juga Allahumma salli ala Muhammad, sedekah ni kalau kita rasa kita ada masalah, macam-macam masalah, gundah gelana, kadang-kadang ada barang kita hilang dan sebagainya kan, ataupun macam-macam benda berlaku kat atas kita, tengok balik sedekah kita. Ada tak aku sedekah? Sedekah ni dia akan membantu kita. Sedekah ni dia akan, insya-Allah dia akan menjamin kesejahteraan. Tak ada lagi orang sedekah yang dia bankrupt, belum ada. Kan sedekah yang apa yang kita ada. Dan sedekah ni bukan saja dengan wang ringgit, dengan tubuh badan kita ni pun dikira sedekah juga. Membantu memudahkan urusan lain, Nabi kata kan. Apa dia? Antaranya mengalihkan sesuatu yang menghalang jalan. Kira sedekah lah. Kita ada dalam kerja kita kan. Kerja-kerja kita ni memudahkan urusan orang lain, membantu kan. Maka itu pun dikira sebagai sedekah. Kira sedekah lah.
Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ni berjalan ni nak pergi menuntut ilmu ni, kita datang ke dewan ni pun dikira sedekah. Setiap tapak kita tu sedekah. Bila kita mati, kita tengok-tengok, banyak sangat pahala sedekah aku mana datang. Oh, rupa-rupanya ni tempat-tempat sekian-sekian aku pergi menuntut ilmu. Ni aku ada membantu orang, aku nampak ada pelepah kelapa kan, aku tolong alihkan. Nampak simple lah benda tu, tapi dikira sedekah kan. Ataupun ada ribut orang kerja kan, dengan dahan-dahan pokok apa semua tombang menghalang jalan kan, dia kerja, dia angkat, dia tolong buangkan, dia tolong kemarkan, tu sedekah semua tu. Sebab apa? Memudahkan jalan orang. Kerja dapat duit, pahala pun dapat. Yang penting lillah ta'ala lah, kerana Allah. Niatlah, jaga niat tu sajalah. Dia kena jaga niat, jaga keikhlasan. Bila jaga keikhlasan, insya-Allah Tuhan nilai semua tu ibadah. Kita datang kerja, pergi kerja, kita keluar rumah dengan kaki kiri, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah kita ni Tuhan berkat, insya-Allah. Tuhan berkat. Sebab nak dapat rezeki ni, biar rezeki kita yang halal dan thayyibah, halal dan lagi diberkati dan juga baik. Maka Syawal ni adalah Syawal yang mana kita telah Ramadan kita telah berlalu. Syawal ni adalah bulan yang patut kita syukur kepada Allah Ta'ala. Bila kita syukur, bukankah Allah sebut bila kita bersyukur ni, la azidannakum, Tuhan tambah lagi bagi kita. Tuhan tambah. Sebab apa kita bersyukur? Tuhan tambah. Siapa yang buat solat sunat duha kan? Bukan solat sunat duha tu, ingat orang salah sangka tau, solat sunat duha ni solat tarik duit. Ni ingat apa? Upacara bunian ke apa? Solat tarik duit. Dia kata, doa nanti kau banyak duit kau dapat. Rezeki kau dapat. Dia konsep tu salah sebenarnya. Pemikiran tu salah. Solat duha ni Nabi buat apa? Nabi buat sebab tanda Nabi syukur. Aku buat solat duha ni bengah syukur. Ya, sebab solat duha tu adalah tanda orang bersyukur. Bila bersyukur Tuhan bagi rezeki. Tu konsep betul. La azidannakum, dia bagi rezeki, bagi rezeki. Paling tidak buat 2 rakaat, tak ada masalah kan. Sekejap je kita semayang, apa lama sangat 5 minit. Angkat uduk paling senang angkat uduk siap-siap daripada rumah. 8.30 dah boleh semayang dah. Kan? Sekejap kan, semayang sekejap, dah selesai kan. Tuhan tambah rezeki kita, Allah bagi. Dan dalam bulan Syawal ni tuan-tuan, satu, kalau kita kata Ramadan, peristiwa yang besar, Perang Badar. Manakala Syawal pula, Allahumma salli ala Muhammad, berlaku juga satu peperangan yang hebat dalam sejarah umat Islam, iaitu Uhud. Uhud ni berlaku bila? Uhud ni berlaku pada, Allahumma salli ala Muhammad, dia berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Tahun kedua Perang Badar. Tahun ketiga, lebih kurang 7 ataupun 11 Syawal, berlakunya Perang Uhud. Kenapa berlaku Perang Uhud? Pertembungan di antara tentera muslimin dengan tentera Quraisy, iaitu 1000 menentang 3000 orang. 1000 lawan 3000 orang. Asalnya 1000 tentera Islam. Tapi ada seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay ni, dia pergi hasut 300 orang jangan ikut perang. Biasalah ni geng-geng munafik ni kan, penghasut ni ada je. Geng munafik. Sebab tu surah An-Nas kalau kita tengok, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas kan. Yang kuat menghasut ni, penghasut-penghasut yang menghasut-hasut benda-benda jahat ni ada 2, iaitu daripada kalangan jin pun ya, kalangan manusia pun ya. Manusia ni dia buat tugas setan. Dia hasut orang kan, setan tak nampak kan, tergerak hati nak buat benda jahat tu, setan hasutlah tu. Setan juga boleh menjelma jadi orang. Bukan dia menjelma jadi orang, dia ni perangai setan, iaitu dia ni menghasut orang, dia pun hasut juga. Marilah kita ponteng kerja, apa salahnya kan. Setan lah tu, dia kira setan lah tu. Sebab apa? Sebab Allah SWT Muhammad, sebab kerja setan macam tu, ajak orang benda kejahatan. Daripada kalangan mana? Orang yang mewas-was datang bisik-bisik benda kejahatan ni, kalangan jin dan juga kalangan manusia yang tak baik ni lah, manusia yang jahat. Jadi alhamdulillah lah, kita bersyukur pada Allah, kita duduk dalam kelompok, alhamdulillah baik-baik. Rakan-rakan kita soleh-solehah kan, semuanya baik-baik belaka kan. Bersyukur kepada Allah kita dapat teman-teman ataupun sahabat yang macam ni. Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Jadi ada beberapa ibrah yang boleh kita dapat dalam peperangan Uhud ni. Moga-moga, sebab sejarah ni tuan-tuan, sejarah ni bukan sengaja untuk kita pelajari, tidak.
sejarah ini bukan saja untuk kita ingati, tidak. Sejarah bukan saja tinggal sejarah, tidak. Sejarah ini untuk kita mengambil pengajaran padanya. Itu sejarah. Kalau tidak, kita akan mengulangi kesilapan yang berlaku pada sejarah tersebut. Kita nak kita dapat mencontohi sejarah itu, ataupun kita dapat lebih baik daripada perkara tersebut. Dalam perang Uhud, ketika mana berlaku di Uhud lah, siapa yang pernah umrah, pernah haji itu sampailah ke Bukit Uhud kan. Dia berlaku di tempat yang bernama Uhud. Saya belum sampai lagi, tak tahu lah. Tengok Google aja lah, orang ambil video, nampak lah, tahu, oh ni Uhud kan. Yang tahu kita pergi Bukit Beruang. Kita tahu Bukit Uhud belum sampai lagi lah kan. Mudah-mudahan kita sampai lah ke sana. Yang belum sampai, mudah-mudahan yang dah sampai, mudah-mudahan kita sampai lagi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mana tahu MBNB ada buat cabutan bertuah ke kan. Pergi umrah kan, dia tahu. Baik. Uhud ni bila dalam satu peperangan tu berlaku 700 lawan 3000, yang mana hampir menang ketika tu. Hampir menang. Hampir menang lah. Kemenangan tu hampir digapai dah ketika itu. Nabi perintahkan kepada ni pemanah-pemanah duduk di Bukit Uhud, jangan turun. Nabi pesan. Sebab itu arahan dan perintah Nabi. Nabi kata jangan turun. Bila dah tengok dah menang, nampak macam dah menang, Quraisy dah lari lintang pukang. Dia bukan strategi dia lari, tak, dia memang lari, penakut, dia lari. Dan dia meninggalkan harta benda dia tinggalkan kuda dia tinggalkan pedang dia tinggalkan baju besi. Banyaklah ghanimah yang mereka, harta-harta rampasan yang mereka tinggalkan. Dia tak bukan lagi. Jadi sahabat yang duduk di bawah bukit ni, dia rasa macam, jadi dia orang dah berkerumun dah ambil lah, bagi-bagi harta rampasan kan, dah bagi. Jadi yang duduk di atas bukit ni, Nabi pesan jangan turun. Apa pun yang terjadi, jangan turun, Nabi kata. Tapi bila orang di atas tengok, habislah harta tu, kita tak dapat lah yang atas ni, mari kita turun, ajak turun. Sahabat-sahabat yang lain kata jangan turun. Yang pegang teguh lah dengan janji Nabi ni, jangan turun. Kita turun, kita dah menang. Tengok tu, kita duduk atas bukit ni, tengok tu, orang Quraisy dah jauh, dah lari dah. Kita turun je, tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa, dia perasan tak ada apa-apa. Akhirnya mereka turun, ramai-ramai turun. Yang tinggal pun hanya beberapa orang saja di Bukit Uhud ketika itu. Turun. Bila turun, Quraisy nampak lagi jauh, pemanah dah turun. Mereka patah balik, serbu. Tawan Bukit Uhud, dan panggil semula yang tentera-tentera yang lari tadi, patah balik, serang. Sebab apa? Mereka punya pertahanan telah roboh, telah goyah. Jadi sahabat yang mempertahankan Bukit Uhud syahid. Sahabat yang Allah SWT Muhammad yang pertahankan di Bukit Uhud tadi telah syahid. Maka yang di bawah habis dikerumun oleh tentera-tentera Quraisy, termasuklah Nabi SAW juga diasak dengan dahsyat sekali. Kerana apa berlaku? Sebab berlaku adanya pada mereka pada ketika itu ada sifat tamak. Sifat tamak. Bukan kita kena kata sahabat pun ada tamak. Tak, sebab setiap orang akan diuji dengan harta. Apatah lagi kita. Ni sahabat diuji dengan harta. Dia nampak harta kat bawah, orang dah bagi, sahabat lain dah bagi. Lalu sahabat pun teruji, kita pun nak juga turun. Pada asalnya niatnya betul tak? Niatnya betul, nak pergi jihad fi sabilillah dan merasakan dah menang. Bila mereka turun, maka di sini Allah SWT Muhammad, mereka ni Allah SWT Muhammad diuji dengan harta. Sahabat pun diuji dengan harta. Ni sahabat yang iman dia yang naik ya kan. Kita ni Yazid wayangku, kadang naik, kadang turun, kadang setara kan, macam tu lah. Ni sahabat yang hebat keimanan dia. Orang yang pergi jihad ni hebatlah keimanan dia kan. Dia diuji dengan harta. Sebab tu Allah sebut dalam surah Ali Imran, manusia ni akan diuji. Apa dia? Kamu pasti akan diuji dengan apa? Dengan harta dan diri kamu. Kamu akan diuji dengan harta dan diri kamu. Kita akan diuji. Kerana apa? Sebab setiap harta kita, setiap sen yang kita perolehi akan ditanya oleh Allah. Dan setiap sen yang kita keluarkan pun akan ditanya oleh Allah. Semua tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak tu harta. Macam orang kan dapat motor baru, tiba-tiba ada accident kan. Benda pertama yang dia menjerit apa dia? Motor aku. Kan? Motor aku. Kawan dia kata, kau accident ni. Motor aku macam mana? Padahal terlentang hospital, kaki dia tergantung dah tu. Motor aku macam mana? Motor aku. Nak katanya harta dulu dia akan fikir. Kedua, baru diri dia. Dia fikir diri dia. Oh, tengoklah kaki aku dah patah, tangan aku dah patah kan. Sebab dia akan fikir
Harta dulu. Apa-apa pun harta dulu. Tu manusia diuji. Termasuklah diri yang bercakap ni macam tu jugalah. Nak katanya kita akan diuji benda tu. Itu pasti. Tuhan kata pasti harta. Sahabat, alangkah sahabat ni tuan-tuan. Sahabat pun diuji. Kita apatah lagilah kita kena perbaiki. Maka antara ibrah dia yang pertama adalah menjauhi sifat tamak. Sifat tamak. Dan Allahumma salli ala Muhammad, bila mana kita rasa qanaah. Kerana antara ciri-ciri takwa yang Imam Saidina Ali sebut, antara ciri orang bertakwa ni iaitu dia berasa cukup. Sikit pun dia syukur, banyak pun apatah lagi dia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai Allahumma salli ala Muhammad, Al-Quran menyebut orang yang bersyukur ni qalil, sikit. Qalilan ma tashkurun, sikit sangat orang yang bersyukur ni, sikit sangat. Minta macam-macam, tapi bila dapat, yang bersyukur ni sikit saja. Kan? Ni, orang lepas Ramadan ni sambut raya, berapa ramai yang bersyukur pada Allah? Tak ramai yang bersyukur. Seronok ajalah, ketawa ajalah kan. Tapi bersyukur tu alhamdulillah dah raya dah kita kan. Berapa ramai yang mengucapkan tahmid, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ramai. Quran dah sebut dah. Memang tak ramai yang mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Uhud menunjukkan sosok tubuh, kehebatan wanita dalam mempertahankan Islam. Nak kata orang perempuan pun ambil take part dalam peperangan tersebut. Orang perempuan. Siapa dia orang perempuan yang dimasukkan? Namanya Nusaibah. Dia, suami dan anak-anak dia duduk dalam Allah SWT Muhammad menjadi pertahanan kepada Rasulullah SAW daripada ditembusi. Ni Nusaibah. Dia, suami dan anak-anak dia menjadi pertahanan, mempertahankan Nabi. Nusaibah orang perempuan. Orang perempuan, dia, suami dia dan juga anak-anak dia mempertahankan Rasulullah, duduk sertai dalam peperangan Uhud tersebut. Kerana itu kita ni antara keluarga yang mawaddah sakinah ni, kita bawa ahli keluarga kita ni, tak adalah kita nak bawa pergi perang. Mana mahu kita pergi perang kan? Kita pun alhamdulillah duduk dalam keadaan negara yang amat damai, alhamdulillah lah. Kita cuma perang dengan hawa nafsu lah. Hari ni kita perang dengan hawa nafsu. Bawalah anak bini kita ni ke masjid, ke surau. Paling tidak seminggu sekali tu ada dengar kuliah agama. Paling tidaklah sebulan sekali pun jadilah kan. Kalau ada penceramah-penceramah luar datang ke tempat kita kan, bawa. Sebab Allah SWT kadang-kadang kita tak mampu nak berikan ceramah ataupun tazkirah pada ahli keluarga kita. Sekarang kita bawa ke majlis-majlis ilmu ni, bawa. Sedangkan Nusaibah, suami dia, anak-anak dia ikut serta dalam peperangan, hebat. Orang perempuan ni hebat. Orang perempuan ni hebat. Kerana itu ada dalam Quran ni surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Begitu juga surah An-Nur. Yang mana surah ni tuan-tuan, surah ni untuk orang perempuan, ya, untuk orang perempuan, tapi sebenarnya lebih kepada orang laki-laki untuk menghormati orang perempuan. Surah ni untuk orang perempuan, betul, untuk orang perempuan. Tapi surah ni kalau dibaca dan ditadabbur, surah itu adalah mengajar kepada orang laki-laki untuk lebih menghormati orang perempuan. Untuk dia berlaku adil kepada isteri dia, kan? Untuk dia Allah SWT menyantuni ibu dia dan sebagainya. Yang katanya ni surah tersebut mendidik sebenarnya orang laki-laki supaya menghormati orang perempuan, Orang perempuan kat luar kan pakai seksi, meksi semua tu kan. Kita kata ni salah orang perempuan lah ni kan. Sebab tu kami tergoda dan sebagainya. Dalam Al-Quran mendidik orang laki-laki, apa dia yang pertama? Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan dulu. Kan? Tundukkan pandangan kan. Bukan menyalahkan dia dulu kan. Nah, jadi kalau dia kafir kan, dia Cina dan sebagainya, nak marah pada dia. Jadi yang pertama sekali adalah diajar kepada kita ni tundukkan pandangan tu yang tu dulu. Kan? Dan macam mana untuk melayani isteri, bagaimana melayani anak-anak tu. Dalam Al-Quran kan. Al-Quran Allah angkat sebenarnya yang perempuan ni, Allah dah angkat dah dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian apa lagi? Iaitu ibrah yang boleh kita ambil ialah mengatur strategi asas kemenangan. Atur strategi kita. Kita ni tuan-tuan dalam Quran ni bagus. Quran ni segala macam kehidupan kita semua ada dalam Quran. Tadabburlah Quran.
kita duduk dalam satu organisasi, kita duduk dalam pekerjaan kita satu organisasi. Apa Quran yang mengajar kepada kita? Surah As-Saff. Surah As-Saff. Saff ni maksud apa? Barisan. Barisan yang teratur. Saff tu makna yang lain juga organize. Surah As-Saff tu maknanya organize, organisasi. Bagaimana Nabi SAW menyusun strategi Nabi ni dalam surah As-Saff tersebut. Kan surah As-Saff ajar kita, tadabbur kita surah As-Saff, bagaimana kita nak menjadikan kita punya pekerjaan kita, organisasi kita kualiti yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. Iaitu kita tadabbur, mengambil ibrah daripada Al-Quran tersebut. Nabi susun strategi, cantik strategi Nabi. Nabi letakkan pemanah di sini, Nabi letakkan tentera berkuda di sini, Nabi letakkan yang tidak berkuda. Nabi susun cantik dah. Tetapi bila mana dicemari dengan maksiat, mana mungkin Tuhan akan berikan kejayaan. Tuhan tak bagi kejayaan sebab apa? Dah dicemari dengan maksiat. Apa maksiat dia? Tu pemanah yang ingkar perintah Nabi turun, tu kira ingkar perintah Nabi tu kira maksiat lah. Dan orang ingkar perintah Nabi dikira maksiat. Tuhan tak berikan, padahal niat dia betul, niat dia baik. Pergi perang fisabilillah, menegakkan kalimah Allah. Ada maksiat di dalamnya, walaupun kecil, Tuhan tak bagikan kemenangan. Tuhan tak bagi kemenangan. Kerana apa? Kerana nak bagi satu pengajaran agar niat kita dengan kerja yang kita lakukan ini biar lillahi ta'ala bersih daripada Allah SWT Muhammad, daripada maksiat-maksiat tersebut. Kerana itu kita ni manusia ni, anak Adam ni, kata Nabi, khata'un, kita ni buat salah. Kita buat salah. Mana ada tak ada salah? Kita buat salah. Tapi sebaik-baik orang yang buat salah ni, tawwabun, dia ni mohon taubat pada Allah Ta'ala, mohon taubat, minta ampun pada Allah, istighfar. Sehari begitu banyak kita istighfar. Paling tidak sebelum tidur tu kita istighfar lah. Paling tidak lah sebelum kita nak tidur tu kita istighfar. Berapa ramai orang yang meninggal dunia ketika mana dia tidur. Baru ni 2 minggu lepas lah kawan saya meninggal. Rabu 2 minggu lepas lah kawan saya meninggal. Umur baru 32 tahun, macam tu lah umur dia. Meninggal ketika mana sedang tidur. Sedang tidur lah. Heart attack lah. Tuhan ni matikan kita ni ada sebab tau. Dia takkan datang tak ada sebab. Aku rasa dia tak ada sakit lah apa semua. Tiba-tiba kena serangan jantung. Kan, tengah serangan jantung. Bila dia ada sakit jantung? Tuhan matikan kita tu dia datangkan sebab. Dia takkan matikan kita tiba-tiba mati. Sebab dia apa? Accident. Sebab dia apa? Ni darah tinggi, macam mana, dah tua dan sebagainya kan. Dia ada sebab-sebab. Mati tu ada sebab. Dia ada sebab. Dan kawan tu dia meninggal ketika mana dia sedang tidur. Sempatlah jumpa dengan dia di sekolah apa semua, mesej dengan dia tengah hari Zuhur tu. Rupa dia meninggal lepas asar. Siapa kita tahu? Lepas asar dia meninggal. Keadaan dia tidur, dia nak rehat sekejap. Dia kata nak rehat sekejap. Kemudian dalam tidur tu dia kena serangan jantung. Memang dia ada sakit jantung lah. Muda lagi ada sakit jantung. Kemudian meninggal ketika mana dia sedang tidur lah. Dia sedang tidur. Nak kata je kita hidup di dunia ni tuan-tuan, tak lama sebenarnya. Dia muda tapi dia mati dulu daripada kita. Dia sebenarnya lebih tua daripada kita sebab dia telah mendahului kita. Mendahului kita ke alam sana, dia lebih tua lah daripada kita. Ya, walaupun dia muda tapi bila dia mati dulu, dia telah mendahului kita. Dia lebih tua daripada kita lah. Berapa lama je kita hidup atas dunia ni? Tak lama. Tu dulu ayah kita dah, kalau katakan dah meninggal, ayah kita dulu 50 tahun dia meninggal katakan. Sekarang ni kita kata dah 40 tahun dah dia meninggal. Lagi 10 tahun lagi nak sama usia dengan usia dia hidup di dunia. P. Ramlee dulu mati dalam usia lebih kurang berapa tahun? 42 tahun, 43 tahun kan. Sekarang ni dah lebih kurang 49 tahun dia mati dah. Usia dia duduk dalam kubur tu lagi lama duduk atas dunia ni. Kan, kerana tu orang fikir dia nak bunuh diri, aku bunuh diri lah, aku tak nak hidup atas dunia ni. Rasa lama sangat duduk atas dunia. Jadi nak bunuh diri kan, tension. Semalam baca Metro, abang polis kacak handsome memujuk seorang gadis wanita 21 tahun. Tajuk dia boleh tahan juga tajuk dia kan. Pujuk orang perempuan tu dia stres ke apa, dia nak terjun lah, dia nak bunuh diri kan.
Duduk dunia tak lama, umur 21-20 tahun. Bila mati tu lagi lama kan. Nak kata lebih panjang usia, duduk dalam kubur ataupun akhirat ni nanti lebih lama daripada kita duduk atas dunia ni. Orang berasa lama duduk atas dunia. Tak lama, sekejap je. Duduk dekat dalam kubur tu lagi lama. Dalam kubur tu nanti lagi lama kan. Dan Allah SWT Muhammad, kerana itu juga ibrah kita adalah, dan kita boleh ambil daripada Uhud, adalah bersatu. Kita teguh, bercerai, roboh. Yang ni kita kena aplikasikan dalam kehidupan kita lah. Kalau kita bersatu, kita teguh. Kita duduk dalam organisasi kita ni kan. Kita duduk, kita bersatu, kita teguh. Kita kuat. Memang kita kuat. Kan? Ada masalah apa-apa, kita selesaikan bersama. Dan macam keluarga kita, kan? Sebelum ada tagline keluarga Malaysia, kita dah ada keluarga MBMB. Kita dah ada keluarga kita sendiri dalam ni. Nak katanya, kita ni apa-apa masalah, kita berkongsi sama kita kan. Berkongsi, ada apa-apa, ada sahabat kita yang ada masalah. Apa-apa, kita ada apa tadi? Kita ada penyatuan. Tapi kalau kita bercerai roboh lah kan. Bercerai berpisah lah. Ataupun kita kata tak kuat. Kita tak kuat. Lepas tu kena ada kesatuan. Kemudian, ibrah yang boleh kita dapat lagi dalam perang Uhud, apa dia? Iaitu mematuhi arahan pimpinan. Arahan pengarah kita dan sebagainya, selagi mana tidak bertentangan dengan syariat kan, selagi mana dia tak suruh kita melakukan sesuatu yang melanggar daripada Allah SWT, apa yang Allah larang, apa yang Nabi larang, selagi mana masih lagi dalam skop kerja kita yang boleh kita laksanakan, maka mematuhi arahan pimpinan juga dituntut dalam agama. Boleh pahala ke? Boleh pahala. Boleh pahala sebenarnya, tapi janganlah pula jadikan ni pula engkau tak ikut arahan aku, berdosa engkau. Ikut dapat pahala kan. Jadi kalau lillahi ta'ala tu dapatlah pahala, insya-Allah kan, dapat pahala. Tapi sebab tu dalam hadis-hadis tuan-tuan, kalau kita belajar hadis akhlak mulia Nabi, banyak hadis-hadis menceritakan bagaimana adab seorang ketua kepada pekerja dia. Macam mana Nabi ajar. Adab seorang ketua kepada pekerja dia, bagaimana untuk melayani para pekerja dia. Yang ini ketua-ketua, dia kena mengajilah hadis ni kan, supaya jadi orang yang, supaya menjadi ketua yang lebih baik, yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, supaya menjadi tauladan dan contoh dan diingati oleh orang sampai bila-bila kan. Orang ingat kita baik kan, orang ingat sampai bila-bila. Bila sebut kita baik itu, Allahu Akbar. Bila dalam kubur, teranglah kubur kita, insya-Allah. Sebab apa? Orang ingat kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau kita buat baik, orang tak suka juga, tu pelantar dia lah. Nak macam mana kita tegas dengan kebaikan, tak ada masalah. Itu pun ada ganjaran dia. Dan juga bila kita lihat kepada amalan kita ni, koreksilah semula amalan-amalan kita yang kita lakukan pada sepanjang Ramadan dan akan datang. Adakah amalan kita ini memadai? Bolehkah kita nak masuk ke syurga Allah Ta'ala? Kalau berdasarkan amalan ni, jauh lah. Kita kata jauh. Dan amalan kita ni tak mencukupi sebenarnya. Nak nilai dengan syurga Tuhan ni, tak setanding lah dengan amalan kita. Sebab kita masuk ke syurga ni atas rahmat dan juga pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam sejarah para Nabi, antaranya kisah antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Waktu Allah perintahkan kepada mereka untuk membina Kaabah. Bina Kaabah. Waktu mereka membina Kaabah, apa yang mereka buat? Mereka bina dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Setelah selesai mereka bina, mereka buat apa? Mereka menadah tangan kepada Allah Ta'ala. Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, Kau terimalah amalan-amalan kami ni. Mereka berdoa. Pada siapa mereka? Mereka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini Nabi minta amalan diterima oleh Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami ni. Tu Nabi kita kadang lepas mayam malah nak minta doa kan. Punyalah malam. Paling tidak angkat tangan sekejap minta doa. Dah lah. Kalau kita tak ikut wirid dan tahlil sebagainya kan. Dan kita nak cepat dan sebagainya. Paling tidak angkat doa sekejap. Doa pada Allah Ta'ala. Ni mudah-mudahan paling tidak minta Tuhan terima amalan kita. Ramadan yang lalu dah selesai, minta Tuhan terima amalan kita. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, padahal dua-dua ni Nabi tak? Dua-dua ni Nabi. Dua-dua ni Nabi. Tetapi mereka dengan tawaduknya angkat tangan pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan terimalah amalan kami ni.
Terimalah amalan kami ni. Kita patah lagilah kita kena minta Tuhan terimalah amalan kita. Mudah-mudahan jika Tuhan terima amalan kita, Allah Ta'ala ni ada belah ihsan ni kepada kita, sebab dosa kita banyak. Dan yang paling penting lagi tuan-tuan, hidup dalam hidup kita ni, kita hidup bermasyarakat di atas muka bumi ini. Kerana itu banyak hubungan kita. Hablum minan nas ni kita kena jaga. Hablum minallah, dengan hubungan Allah kita jaga. Hablum minan nas lebih-lebih lagi. Dia baik, semayang tak pernah tinggal, tapi dengan jiran tetangga dia tak pernah ambil tahu. Tak boleh masuk syurga. Bagus amalan dia, tapi dengan orang dia sakitkan hati. Tak boleh syurga. Sebab apa? Sebab dia telah menyakitkan hati orang lain. Bagaimana amalan-amalan dia tu nak dinilai? Sedangkan ada hati yang berkecil hati. Ada hati yang mana terguris dengan kata-kata dia. Kan? Sebab kerana itu, kalau kita lihat kepada konsep zakat fitrah ataupun zakat tu sendiri, zakat tu untuk apa? Zakat tu untuk kita keluar sebab nak bantu orang lain. Zakat tu kita keluar sebab nak bantu orang lain. Konsep dia bantu orang susah. Ramadan ni ajar kepada kita apa? Kita berpuasa supaya kita dapat menginsafi dan juga kita dapat merasai macam mana orang susah nak makan, nak minum. Kita dapat merasai. Sebab apa? Ni, Islam mengajar kita ni ada rasa simpati dan belas ihsan pada orang lain. Dia bukan semata-mata kerana itu, banyak NGO dan sebagainya kan, baguslah. Yang mana mereka bergerak membantu, berikan sumbangan. Kita pun ada kan buat bagi sumbangan dan sebagainya, bantu orang yang susah dan memerlukan. Itu semua dituntut oleh agama. Ada orang amalan dia biasa-biasa je. Ada orang amalan dia biasa-biasa je, tapi dikenali sebagai antara wali-wali Allah Ta'ala. Apa dia tanya, apa amalan dia? Pernah berlaku terjadi ada satu tempat di Morocco. Kan? Ada satu yang mana dia mimpi. Dalam mimpi dia tu, Nabi sebut ada wali-wali Allah ni sekian-sekian tempat, kau pergi cari. Cari jumpa. Tanya dia, amalan kau apa? Amalan aku biasa je. Tapi macam mana boleh biasa? Nabi kata kau ahli syurga. Kan? Macam mana boleh macam tu? Rupa-rupanya amalan yang dia buat, jiran dia ni telah kehilangan suami, meninggal lah. Kemudian ada anak kecil. Jadi anak tu anak yatim piatu. Dia kata setiap bulan dia bagi sesuatu. Bagi duit ke, makan ke, mana katanya dia bagi kepada anak yatim tersebut. Nampak macam simple, nilai sikit dia, tapi Allah Ta'ala nilai, inilah nilai ahli syurga. Sebab kita ni tuan-tuan, kita bukan dinilai dengan banyaknya amalan kita, tak, bukan. Tapi jangan pula tinggalkan amalan. Buatlah amalan banyak-banyak kan. Kita tak tahu amalan kita yang mana yang Allah terima, buatlah kan. Tak tahu semayang mana yang Allah terima, buat. Tetapi yang Allah tengok kepada kita apa dia? Iaitu ahsanu amala. Yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kamu tu diuji dengan di antara kamu tu ahsanu amala, amalan siapa yang paling ikhlas sekali. Kan? Antara semayang kita, 5 semayang kita tu, kita rasa yang mana paling ikhlas sekali? Semayang maghrib tu paling ikhlas sekali. Tapi semayang lain kita buat juga ikhlas juga, tapi yang maghrib tu lain macam keikhlasannya, kan? Puasa aku, sebulan puasa tu, puasa yang mana kita rasa paling ikhlas sekali kita buat? Hari mana yang kita rasa paling ikhlas kita buat? Sebab kita akan diuji dengan mana amalan kita yang paling ikhlas, tu Tuhan terima. Tuhan tak kata aksaru amala, amalan yang banyak. Tak. Kalau macam tu orang kaya lah boleh masuk syurga sebab dia banyak keluarkan duit, harta benda. Senang aku masuk syurga, duit aku banyak kan. Bagi aku tak sembahyang aku tak apa, bagi duit harta. Tak. Ahsanu amala, yang paling ikhlas. Semua orang diuji tentang keikhlasan. Orang biasa, orang pertengahan, orang berada di atas, ahli agama, agama lagi lah. Ahli agama, ahli tak agama, bukan tak beragama, mana kata bukan agamawan. Dan juga semua orang diuji tentang keikhlasan. Tapi ketahuilah, ikhlas itulah kunci untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya tak ada kunci tersebut, buatlah amalan banyak macam mana sekalipun, tak ada kunci tersebut, tak boleh nak buka pintu syurga tersebut. Jadi wallahu ta'ala alam. Kalau tengok kepada iklan ni sampai pukul 10 1 minit, minta maaf lah. Terlebih mana tahu ada nak sarapan dan sebagainya kan. Jadi wallahu ta'ala alam. Itu sajalah pada pagi ni. Boleh kita kata macam kuliah duha jugalah. Kuliah duha ni kira ni kan. Nak sebut ceramah ni, tak pernah berceramah.
kuliah lah, kita biasa kuliah kita sebut kuliah lah kan, ceramah. Kalau ceramah ni dia macam ada apa, energize apa semua tu kan, ada slide macam-macam lah, tu kita ceramah lah tu kan. Tapi ini lebih kepada kuliah, ataupun saya panggil macam kuliah duha lah juga ni. Kuliah duha, mudah-mudahan tak banyak 10 yang saya sebut, mungkin 1-2 yang tuan-tuan boleh ambil, tak apa, tak semua benda kita boleh ambil kan, tapi sekurang-kurang ada benda yang boleh kita ambil sebagai pedoman dan pengajaran hidup kita. Yang pentingnya kita istiqamah dan kita ni bergerak, masih duduk dalam landasan Islam. Dan ala kulli hal, tahniah diucapkan kepada pihak pengurusan yang menganjurkan kelas-kelas agama seumpama macam ni, dan juga hadirin hadirat yang alhamdulillah yang hadir walaupun sebentar. Alhamdulillah meluangkan masa, semua itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saham kita di akhirat nanti apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang sememangnya daripada diri saya sendiri, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq. Saya serahkan semula kepada pengurusi. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' fi rizqina waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadik wa 'azizan fi uyunihim waj'alna wahdiyan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina ya hasan fi al liqa imam radza wal ya mu'min sallim falakal hamdu ala kulli hal. Allahumma barik lana fi sawa'in hayatina ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah.